Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara mengakui Ketua Hakim Negara mendedahkan melalui satu laporan terkini, Ketua Hakim Negara telah mendedahkan bahawa ya memang ada cubaan untuk takut-takutkan badan kehakiman. Wow! Kita bacakan berita ini. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bersuara menentang percubaan daripada pihak-pihak tertentu untuk menakut-nakutkan badan kehakiman dalam kes politik yang dibicarakan tahun lepas. Wah, baru keluar sekarang. Semasa ucapan pada tahun pembukaan Tahun Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, dia menggesa para hakim untuk terus membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih. Bagaimanapun, Tengku Maimun tidak mendedahkan siapakah yang dimaksudkannya itu. Tahun lepas, kita boleh recall balik, kita boleh ingat balik siapakah yang telah dibicarakan di mahkamah. Siapakah orang-orang politik-politik ini yang pada ketika itu telah dibicarakan di mahkamah. Tapi tidak diberikan secara spesifik lah oleh Ketua Hakim Negara siapa. Tetapi yang pasti Ketua Hakim Negara mendedahkan ya memang ada cubaan untuk menakut-nakutkan badan kehakiman negara. Tahun lalu kata Ketua Hakim Negara itu tahun lalu cubaan untuk menakut-nakutkan atau sebaliknya memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap hakim yang mengetuai kes kepentingan awam semakin ketara, kata Ketua Hakim Negara itu. Tambahnya lagi, percubaan ini adalah penghinaan langsung terhadap kedaulatan undang-undang dan kebebasan kehakiman. Mereka sememangnya patut dikutuk, katanya, dan sememangnya ramai yang dengan tegasnya bersuara menentang mereka. Kata Ketua Hakim Negara itu lagi, adalah tidak wajar atau mischievous bagi sesiapa yang cuba untuk memburukkan imej mahkamah dan mencemarkannya melalui kritikan yang tidak adil, berat sebelah dan seringkali tidak disedari hanya kerana mereka tidak menyukai keputusan tertentu, katanya. Tengku Maimun menegaskan, tiada kompromi dalam soal kebebasan kehakiman dan kes-kes akan diputuskan tanpa rasa takut atau berat sebelah, tanpa motif atau niat jahat, tanpa sebarang tekanan dari luar dan dalam serta tanpa mengira personality, katanya lagi. Tambahnya lagi, selagi setiap hakim kekal komited terhadap prinsip ini dan bersatu dalam melaksanakannya, katanya, saya yakin kebebasan kehakiman akan ditegakkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, katanya lagi, hakim sepatutnya membuat keputusan dan menulis kehakiman berdasarkan undang-undang dan bukan untuk meraih populariti. Katanya, kita menulis agar orang awam tahu akan fungsi kehakiman dan bukannya untuk mendapatkan sokongan validation daripada orang awam atau mana-mana pihak, katanya. Jadi tambahnya, jika hakim membuat keputusan berdasarkan hal lain selain undang-undang dan atau fakta,
maka dia membuat keputusan yang tidak selari dengan undang-undang. Dia gagal menegakkan kebebasan kehakiman dan kedaulatan undang-undang, katanya lagi. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, sila masuk ke malaysiakini.com. Tajuknya, Ketua Hakim Negara dedah cubaan takut-takutkan badan kehakiman. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kali ini betul-betul hanya berharap kepada keputusan muktamad ataupun nasihat muktamad, kata dua muktamad daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi untuk kemelut politik di Sabah. Dan akhirnya Zahid Hamidi memberikan satu kepastian tentang kemelut ini. Zahid Hamidi mengumumkan bahawa ada cara dan ada formula yang beliau sudah pun rancang, sudah pun atur untuk menyelesaikan ketidaktentuan politik di Sabah. Ahmad Zahid Hamidi berkata ada formula untuk selesaikan ketidaktentuan politik di Sabah itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin bahawa terdapat formula untuk menyelesaikan ketidaktentuan politik di Sabah pada ketika ini. Tanpa menyatakan secara lanjut, Ahmad Zahid yang juga adalah Presiden UMNO berkata, formula itu antaranya memperincikan kehendak atau wish list yang dikemukakan oleh pihak terlibat. Namun pastinya ia akan dipertimbangkan secara rasional. Beliau yang juga adalah pengerusi Barisan Nasional BN berkata, formula penyelesaian itu akan dibawa dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dalam masa yang terdekat. Katanya walaupun iaitu kemelut politik di Sabah nampak besar, tetapi saya yakin ada formula yang akan kita bawa ke Kota Kinabalu, katanya. Dan saya fikir gejatan senjata mesti dilakukan sekarang. Dan tidak ada sebarang kenyataan daripada mana-mana pihak yang menyentuh mengenai perkara itu, katanya lagi. Rakyat jangan dibebani jika berlaku hang government ataupun kerajaan tergantung, katanya. Ataupun masalah perundangan mengikut undang-undang tubuh kerajaan negeri ataupun perlembagaan negeri itu sendiri. Katanya ketika ditemui oleh pemberita selepas melawat Wisma Berita Angkasa Puri, kota media di sini pada hari ini. Ahmad Zahid juga mahukan kestabilan politik di peringkat nasional diterjemahkan di peringkat negeri juga, termasuklah di negeri Sabah dalam isu yang sekarang ini berlaku, iaitu isu rampas-merampas, guling-mengguling yang berlaku di negeri Sabah ini. Pada Jumaat yang lepas, Malaysia dikejutkan dan digegarkan kerana pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, iaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, yang juga merupakan adalah Timbalan Ketua Menteri Negeri Sabah, telah dengan tiba-tiba sahaja mengumumkan keputusan untuk menarik sokongan daripada Kerajaan Negeri Sabah. Semalam pula, Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata atau ada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Sabah bagi membincangkan isu politik negeri itu akan diadakan sebaik saja beliau pulang daripada lawatan rasmi ke Indonesia. Okey. So sekarang ini Perdana Menteri sudah kembali ke Malaysia, jadi kita hanya menantikan saja bilakah beliau akan berjumpa, bilakah beliau akan memberikan nasihat, memberikan formula-formula kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan juga kepada semua pihak, semua parti yang sedang bertelagah sekarang ini di negeri Sabah.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.